Okey, apa khabar semua? Saya Sabri Ibrahim Saki M. Saya harap semua sekali sahabat-sahabat pada waktu ini berada dalam keadaan baik, insya-Allah. Okey. Saya nak dekatkan cerita, nak bercakap berkenaan dengan kenapa produk yang saya jual tak ada orang beli. Okey, ini sangat penting sebab bisnes akan mati kalau sekiranya tak ada orang beli produk kita. Okey. Memang gitu dah. Bisnes dia akan hidup, boleh bertahan lama, antaranya ialah bila ada orang beli produk kita yang kita jual. Orang panggil sale bahasa putih, bahasa Melayu adalah jual. Okay. Semua ini penting sangat. Nama Afif, apa khabar saya? Assalamualaikum. Adam Idris, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, sahabat-sahabat semua ya. Saya nak keringkah je bercakapnya. Dia banyak sebab mengapa orang tak beli produk yang saya jual. Banyak sebab ya. Antara banyak sebab orang tak beli produk yang saya jual ialah nombor satu. Okey, nombor satu yang penting sangat iaitu orang tidak percaya kepada brand awak. Tulis ya, tulis dengan pen. Tulis betul-betul. Kenapa? Kerana orang tidak percaya dengan brand awak. Dengan kata lain, orang curiga, was-was, takut, bimbang kepada brand awak, kepada jenama awak. Ini antara sebab yang saya sendiri perlu terima dan sahabat-sahabat perlu terima lah. Selagi mana orang ragu-ragu, was-was, takut, tak percaya, curiga kepada brand kita, maka inilah antara banyak sebab mengapa orang tak beli produk yang saya jual. Okey. Anda bertukarlah saya kepada diri anda masing-masing ya. Tukar aja kepada diri anda masing-masing. Alright. Sekarang tu sahabat-sahabat boleh terima tak sebab nombor satu ni? Antara banyak sebab mengapa orang tidak beli produk yang saya nak jual ataupun yang awak nak jual. Selagi mana orang-orang di luar sana lah tidak, ya senap faham, selagi mana curiga, wasbah, bimbang, takut, percaya dengan brand awak, selagi itulah saya akan bermasalah, iaitu orang tak beli produk yang saya jual. Tak lagi itu sebab dia. Cek balik, tengok dari anda semua, sejauh manakah orang percaya pada brand awak, tidak ragu-ragu, tidak was-was kepada barang. Selagi awak tak boleh selesai isu ni, cabaran ni, selagi itulah awak buat posting iklan dalam FB group ke, apa lagi awak join kan, FB group ke, dalam bentuk awak edar flyers ke, banting ke, billboard ke, apa-apa sajalah, maka benda tu yang buat tadi, percayalah, dia tidak akan beri apa-apa kesan positif kepada jualan anda. So, benda ni sahabat-sahabat akan terima dengan sebaik mungkin, dengan lapang dada, terima benda ni. Selagi sahabat tak terima benda ni, ini antara punca mengapa awak buat yang dalam FB group tak ada orang tengok. Nak dapat like berpayah, nak dapat share berpayah, kerana nombor satu ni lah,
Nombor 1 ni lah punca dia. So cuba cek lah. Selagi mana sahabat-sahabat semua ya tidak lakukan fasa pertama, benda apa? Buat orang sentiasa nampak berawak, sentiasa kenal, sentiasa percaya, maka selagi itulah ada masalah dari segi jualan. Zaid Muda, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke Zaid Muda? Ini kita bercakap tentang sebab apa atau mengapa produk yang saya jual orang tak beli. Zaid Muda buat bisnes apa? Boleh komen tak? Awak buat bisnes apa ya? Kalau boleh ke tak boleh tak apa, tak masalah. Saya sebenarnya tidak. Saya lebih suka kepada sahabat-sahabat semua secara sukarela. Sukarela lebih bagus. Kerananya ialah bila sahabat sukarela, insya-Allah dia akan beri impak positif lah kepada diri sendiri, kepada diri anda, pada diri anda. Apa yang saya share ni bukan semata-mata untuk anda semua yang bila saya. Cuma syukur alhamdulillah Allah Taala gerakkan hati tengok bila saya. Anda tak suka ke tetap juga Taala, bila Taala nak jadikan anda tengok bila saya, maka akan jadi, akan berlaku. Okey, satu sikitlah cover. Apa tak? Okey, beres. Okey, beres insya-Allah dekat tu. Boleh tak? So, bila perkara ini awak telah tahu, iaitu awak telah gagal buat orang sentiasa nampak berawak terlebih dahulu. Bila mana orang tak nampak berawak, sudah tentu perkara nombor 1 yang ada dalam fikiran dia orang ialah ragu-ragu, was-was, bimbang, takut. Itu akan berlaku begitu. Dia akan takut, bimbang, was-was sebab brand anda tak pernah nampak pun di mata dia orang. So bila dia orang takut, bimbang, was-was, ragu, tak percaya, kerana apa? Kerana tak pernah nampak berawak, maka automatically biasanya takkan beli dengan awak, ya, takkan beli dengan awak. Noras, Linda, Amin, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke Nora? Nora boleh follow saya kat sini, saya buatlah serentak ni. Untuk makluman sahabat kita tu, Noras boleh follow saya kat sini. Saya buat live di FB saya. Boleh follow saya kat sekarang. Di link ni sebagi ni. Boleh follow saya kat sini. Link sebagi tu untuk makluman sahabat-sahabat yang pertama kali lah. Saya ingat Noras Linda pertama kali kan Noras Linda. Terima kasih kepada awak ya. So selagi mana awak ataupun saya sendiri senang lah. Saya lebih suka cakap dia sendiri. Mengapa produk saya jual tak beli? Mengapa produk yang saya jual awak tak beli? Kerana awak tak kenal saya. Bila tak kenal akan mari ragu-ragu, akan mari was-was, takut, bimbang kepada brand saya. Nanti Noras Linda tukarlah. Tukar. Waktu tukar itu boleh tukar. Mengapa produk yang awak jual orang tak beli? Supaya boleh faham lah, ikut hal masing-masing. Saya ikut topik hari ni, tanyalah mengapa produk yang saya jual orang tak beli. Okey, beres? Selamat petang. Terima kasih pada Noras Linda yang follow saya serentak tu di link saya ping tu. Di FB page saya, saya fokus di FB page saya sebenarnya. Okey. Beres. Dan yang kedua, kalau Noras nak follow saya, follow satu FB khusus. Yang mana situ memang khusus menghimpun semua sekali ilmu-ilmu zero cost marketing kat sini. Kalau ada sebagi, tak ada lah. Tak ada skill, tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Okey. Jadinya ialah, kalau sekiranya awak terus menjual, buat gerak kerja menjual, tidak mendahulukan supaya orang kenal brand awak, orang kenal brand saya, maka selagi itulah
orang akan ragu-ragu, was-was, takut kepada brand saya, takut kepada brand awak untuk membeli dengan awak. Sebab telah menjadi perangai manusia, iaitu ni kalau tulis, ambil pen tulis ya, iaitu kita akan, saya ke awak sendiri di masa awak watak sebagai pembeli, awak atau saya sendiri akan lebih suka nak beli, lebih suka tergerak hati nak beli kepada mana-mana produk yang selalu muncul di mata awak, yang selalu muncul di telinga awak, yang selalu muncul di mata saya, yang selalu muncul di telinga saya. Simple sangat. Contoh sendiri macam Noras Linda Amin. Awak biasa beli sabun jenama apa? Cuba komen sikit. Awak selalu beli jenama apa sabun? Kalau beras, jenama apa? Kalau budu, jenama apa? Kenapa kan Noras Linda Amin selalu beli budu jenama yang sama? Kenapa selalu beli beras jenama yang sama? Jawapannya adalah kerana apa? Kerana jenama berkenaan pada pekat dahulu selalu muncul pada mata awak atau telinga awak. Sama ada melalui mulut mak ayah awak. Awak daripada kecil perhati nampak pada mata awak, dengar telinga awak, mak awak selalu beli beras jenama apa? Contoh jenama Sukahati, contoh sahaja. Maka bila awak dah berfamily dan sebagainya, kenapa masih beli dengan beras jenama Sukahati? Sebab apa? Sebab brand tu daripada kecil lagi telah masuk melalui mata awak dan melalui masuk telinga awak. Samalah kalau awak semua buat bisnes, kenapa tak beli produk awak? Kerana brand awak tadi gagal masuk ke dalam mata dan telinga prospek awak. Kenapakah jenama awak gagal masuk ke dalam mata atau telinga prospek awak? Sebab kalau tulis pen, ambil tulis dengan pen. Sebab kerana awak, saya sendiri samalah, tidak lakukan gerak kerja marketing secara konsisten. So, tahu tak apa Noras Linda Amin tahu tak apa itu marketing? Pemasaran. Saya tahu ya, marketing is to getting people attention, to attract and getting people attention. Pemasaran ialah mendapat dan menarik perhatian orang kepada brand kita. So, bila saya sendiri contoh samalah, hanya buat gerak kerja menjual sahaja, sedangkan mereka tak kenal pun brand awak, inilah antara sebab mengapa orang tak beli produk yang saya jual ataupun yang awak jual. Jenama awak gagal menguasai mindset prospek. Kenapa gagal? Kerana awak tak mulakan terlebih dahulu buat gerak kerja marketing supaya brand saya, brand awak berjaya lekat dalam minda prospek anda, prospek saya. Itu sebenarnya punca sebenarnya. Kalau ada orang nak guna FB group ke, nak guna IG ke, kalau terus bawa kelakuan gerak kerja menjual tanpa terlebih dahulu buat gerak kerja supaya kenal secara konsisten brand awak, inilah antara punca mengapa orang tak beli, atau tak kisah, tak tengok, tak like, tak share pun mana-mana post iklan kalau awak nak guna platform Facebook lah. Boleh subscribe? Boleh tak? InsyaAllah. Noras Linda Amin. Faham tak apa yang saya ingin cuba sampaikan? Ini pengalaman saya lah. Saya cakap ni based on pengalaman saya sebenarnya. Okay? Ini sangat penting. Kalau tak boleh terima benda ni, awak buat iklan bagi nak rak sekalipun, percayalah. Percayalah dia akan hanya buang masa anda sahaja. So, poin pertama ialah kenapa? Penting. Kalau boleh tulis ya. Tulis iaitu brand, dari segi brand. Jenama. Orang tak kenal brand kita. Orang
Orang tak percaya senanglah, orang tak percaya. Ataupun senang orang ragu-ragu. Faham Terima kasih. Terima kasih Lucinda. Amin. Orang ragu-ragu, ataupun takut, ataupun tak percaya dengan brand yang kita bawa. Itu saja. Saya guna bahasa terus straight point. Orang ragu-ragu, takut, tak percaya kepada brand kita. Ini punca utama kenapa orang tak beli produk saya atau produk awak yang awak jual. Alright, sebab tu percayalah. Betul, yes, betul. Adam Idris, orang ragu, takut, tak percaya. Ini bermaksud sebelum anda nak bawa gerak kerja menjual, kena undur baik dahulu. Buat apa? Mesti buat gerak kerja marketing terlebih dahulu. Kalau katalah Noraslinda Amin nak guna Facebook group untuk bereklan, nak bereklan produk sebagainya, tiba-tiba awak terus menjual, cepati nak dapat like payah, nak dapat orang beli apatah lagi. Sebab post dan rangka tadi banyak unsur-unsur menjual. Dan poin nombor 2 yang perlu sahabat tahu ingat iaitu perangai manusia atas dunia ni tak suka tengok iklan. Terimalah ilmu mati ya. Kalau sahabat tak terima ilmu ni bermasalah. Saya manusia, Noraslinda Amin manusia, si A pun manusia, kebanyakan orang join Facebook semua manusia belaka. Contoh dalam FB group Juriti Pak Niaga Pelbagai, semua orang yang join. Semua orang. So kalau kita faham, kalau kita sendiri tak suka tengok iklan, mengapa kita ulang benda yang kita tak suka tengok iklan kepada orang lain? Kita bereklan kepada orang lain. Tentulah akan berlaku hal sama. Orang lain pun tak suka tengok iklan. Ni penting sangat faham. Terima ilmu somati. Tak terima ni anda buat post 10 kali sehari ke, percayalah, anda akan penat sahaja. So, apakah solusi untuk mengatasi? Saya nak bicara poin pertama, tak nak ada apa sebab-sebab lain lah. Saya nak fokus ke anda satu sebab hari ni, tentang punca dia orang ragu-ragu, takut, was-was, bimbang, tak percaya dengan brand. Saya tak nak cerita poin nombor 2, nombor 3. Nak fokus, nak halusi supaya saya bermanfaat kepada anda semua. Fokus tani saya nombor 1 dahulu, iaitu kerana orang ragu, takut, tak percaya kepada brand awak. So, apakah cara untuk buat orang tidak ragu-ragu, orang percaya, orang yang confident kepada brand kita? Apa yang kita perlu buat? Apa kita nak buat? Ini penting sangat. Hari ini saya cuba perincikan satu poin ni sahaja, tak perlu banyak. Sebab kalau kita banyak kalau tak buat pun poin juga. Kiranya kita kena sertakan testimoni customer. Kiranya kita kena sertakan testimoni customer. Noraslinda Amin, untuk kita share testimoni customer itu stage yang ketiga. Itu adalah tahap yang ketiga dah. Bila bercakap testimoni berkaitan dengan bukti. Ya, saya faham maksud awak. Bukti nak beritahu bahawa produk kita tadi bagus, berkesan. Saya setuju, tapi gerak kerja untuk tunjukkan semua testimoni itu dah tahap yang kedua, ketiga. Isu utama sekarang ni, sama ada saya sendiri ataupun awak sebagai sahabat lain, ialah orang tak kenal kita. So kalau kita beri testimoni sekalipun, orang tak was-was juga. Sebagai contoh gini, Contoh satu masa katalah Noraslinda sedang makan dengan family di kedai makan di restoran, sedang makan anak-anak, makan malam kan, pakai isyak makan di restoran, makan nasi, sama-sama santai dengan suami anak-anak. Tiba-tiba mari seseorang yang Noraslinda Amin tak kenal. Assalamualaikum puan. Sorry mengganggu nama saya katalah Kadir. Saya buat part time ni Saya kalau boleh berikan masa 5 minit saya tegang produk ni. Contoh ni produk ni. Ni pen ni.
Saya betul bang, saya bukan menipu. Ini bukan bang curi ni bang. Ni betul-betul. Saya dah betul-betul penjual bang. Lepas cakap bla 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 bla. Dia cerita kat awak. Dia cerita, boleh tak beri masa 5 minit untuk produk ni. Dia cerita, abang nak halalkan, takut tak sehati kan. Abang senyap. Kita pun cerita bla 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 bla. Lebih kurang 5 minit, 10 minit. Apa perasaan awak ketika tu? Suka ke? Ataupun rasa terganggu? Tak selesa? Cuba komen. Apa komen? Apa perasaan awak bila seseorang yang awak tak kenal datang kepada awak nak present produk? Memang terganggu lah. Sebab apa tak suka, tak selesa dengan si kadir tadi? Banyak sebab. Antara banyak sebabnya ialah kerana Nora Selinda Amin tak pernah kenal pun muka si kadir ni. Awak tak nampak pun sebelum ni. Akan marilah perasaan awak, persepsi awak, kadir nak menipu, barang curi, mengganggu lah. Macam-macam persepsi negatif, ragu-ragu, curiga dalam pemikiran kita, pemikiran Nora Selinda Amin. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kadir tadi awak tak kenal dia. Punca awak tak kenal kadir tadi kenapa? Kerana ialah awak tak pernah nampak muka dia. Itu sahaja punca dia. Sebab awak tak pernah nampak dia. Bila awak tak pernah nampak dia, macam mana boleh kenal dia? Macam mana boleh suka dengan dia? Macam mana boleh selesa dengan dia? Macam nak boleh percaya dengan dia? Tak akan datanglah rasa selesa, percaya, suka kepada dia kalau sekiranya kita tak pernah nampak pun brand dia. Nampak tak? Jadi, contoh, katakanlah di masa sama dia hari lain makan nasi dengan family awak, jadi mari kawan baik awak. Yang kenal dah. Rakan sekolah ke, rakan sejabat ke, sebagainya, mari, Selinda buat apa kat sini? Oh, saya dengar ucapan makan family ni, anak-anak dengan suami ni. Oh, gitu. Apa khabar ni? Oh, awak kenal mesra dengan dia. Sebab apa awak kenal mesra dengan dia? Sebab dia selalu awak nampak, sebab mungkin rakan sejabat ke sebagainya. Dia pun duduk. Dia pun pokok jasa ke apa jemput duduk. Atas nama dia Aminah. Aminah duduk. Oh, apa khabar, sihat ke? Apa dah? Tiba-tiba sambil tu dia awak pun apa nama? Rakan cerita bla bla bla. Dia kata, ni Nora Selinda, saya memang malam-malam saya buat part time. Si Minah cakap kepada awak, malam-malam saya buat part time lah, Eri Jertih contoh. Gitu, bisnes apa? Nampak tak? Awak dia bercerita produk bla 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 bla, lebih kurang cara ringkas. Apa perasaan awak? Biasanya kalau orang terkenal, tentu kita rasa lebih selesa, lebih percaya. Sebab apa? Sebab kita selalu nampak muka dia tempat kita kerja dan sebagainya. Isu utamanya ialah, poin utama saya sampai ialah kerana brand tadi. Brand bisnes saya, nak kait dengan bisnes saya ke bisnes anda, kenapa tak beli produk kereta, tak beli produk saya, produk awak, kerana brand tadi. Gara-gara kita dah kenal, awak dah kenal si Minah tadi, lain perasaan hati awak. Tapi bila awak tengok kadir, tak pernah nampak, lain perasaan awak. Sebab isu tak orang tu selalu ke muncul atau tak muncul di mata awak atau telinga awak. Itu isu utama. Samalah kita faham ni kepada bisnes saya, bisnes awak. Punca orang tak beli produk saya, punca contoh Nora Selinda Amin tak beli produk saya. Contoh, saya tak beli produk daripada Nora Selinda Amin. Kenapa saya tak pernah nampak? Tak pernah nampak brand awak. Faham tak? Kerana saya tak pernah nampak brand Nora Selinda Amin dan awak tak pernah nampak brand saya, Teracuba. Maksud, kegagalan saya fasa pertama buat gerak kerja marketing gagal. Bermaksud, kegagalan pertama Nora Selinda Amin, saya tak beli produk awak kerana
awak gagal buat secara konsisten supaya saya ataupun masyarakat umum orang ramai sentiasa nampak brand awak, supaya kenal, supaya suka, supaya terbinanya kepercayaan kepada brand awak. Itu sahaja poin yang utama sekali. Isu mengapa orang tak beli produk saya jual ataupun awak jual. So, poin di sini ialah, jawapan ialah, solusinya ialah, ini kira fasa pertama. Kalau anda nak supaya orang beli produk yang awak jual, kalau saya nak orang beli produk saya jual, nak tak nak, mesti terlebih dahulu buat gerak kerja marketing. Marketing is to getting and attract people attention. Bahasa mudah ialah pemasaran, ialah gerak kerja untuk dapatkan, untuk tarik perhatian orang kepada kita, kepada brand kita. Bagaimana? Supaya kita buat gerak kerja supaya orang sentiasa nampak brand kita. Brand tu berluas, muka kita, logo kita, tagline kita, warna kita, slogan kita. Itulah dalam kategori benda-benda yang boleh dipakai untuk buat marketing. So, bila kita giat buat orang hari ke hari mulai sentiasa nampak, dia akan kenal. Dia kenal. Boleh sekali insya-Allah? Bila kenal, kita konsisten buat kenal, dan kita buat gerak kerja supaya orang suka kepada brand kita, lama-lama dia akan percaya kepada brand kita. Bila sudah percaya, dia akan mari selesa, suka. Barulah kita jual. Kita buat gerak kerja jualan, akan berlaku jualan. Jangan just betul nak habis dah. Barulah bila kita gerak kerja jualan, orang akan membeli apa yang kita jual. Ini isu utama yang perlu kita terima sekian just supaya orang faham benda ni, asas ni. Kalau tidak, you all akan frust nanti. Buat post dalam FB group, tak ada orang dapat like, payah. Apatah lagi nak orang beli. So, bila Nursinda Amin faham poin nombor 1 ni, barulah tahu, oh patutlah bila buat post FB yang mana FB group, oh tak langsung nak dapat like, payah. Sebab orang tak kenal brand kita. Orang tak peduli, tak kisahlah. You post 10 kali pun orang buat donor je lah. Okay, satu stage. Saya nak give a stage yang tulis kiranya kita kena sertakan testimoni. Saya akan jawab lagi. Baik. Saya nak perhalusi supaya orang manfaat daripada ibadah saya lah. Saya memang apa yang saya untuk menerima Nursinda, saya buat ibadah, insya-Allah saya beri satu manfaat supaya tak buang masa anda semua. Okey. Ini penting sangat you all ambil perhatian. Kalau tidak, you all rugi nanti. Saya harap you all dapat memahami, walaupun saya mungkin agak kurang mantap dari segi bercakap, tapi saya cuba cakap sebaik mungkin. Okey. Saya nak perinci hal ni saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So, soalan, apakah cara untuk buat orang sentiasa nampak brand kita terlebih dahulu? Apakah cara? Maknanya bahasa betul lah, buat marketing. Apakah cara untuk buat marketing? Begitu. Okey, Syahmi Naim, Assalamualaikum. So, untuk buat gerak kerja marketing ni ada banyak cara. 2 kategori. Marketing yang berbayar, marketing yang percuma. Marketing berbayar seperti kita buat gerak kerja marketing dalam guna TV, masuk radio, billboard, flyers, upah promoter, reviewer. Itu kita kena bayar. Satu gerak kerja pemasaran. Ingat to getting people attention yang berbayar. Yang kedua ialah gerak kerja marketing yang percuma. Saya dalam bidang zero cost marketing, saya fokus dalam ni lah untuk buat orang kenal brand saya. Okay? Supaya lama-lama dia kenal brand saya. Supaya lama-lama dia suka dengan brand saya. Dan ini perlu masa, tak boleh sekaligus.
Saya suka gunakan yang percuma. Apa yang percuma? Saya sebut ya. Terpulang pada anda. Nak guna mana satu, terpulang kepada anda. Pertama sekali, seperti FB Live. FB Live, TikTok Live, IGTV, YouTube. Ini benda-benda untuk buat pemasaran yang percuma. Bermaksud saya buat FB Live dengan konsisten untuk supaya you all semua kenal muka saya, kenal logo saya, kenal brand saya, kenal tagline saya yang percuma. Buat gerak kerja pemasaran menggunakan free. That's why saya aktif menggunakan Facebook Live. Untuk apa? Untuk jaga TR. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke? Untuk apa? Untuk supaya orang bila saya nampak brand saya, maka graf keraguan, was-was, takut, curiga, ragu-ragu mulai mengecil. Itu asas dia. Kenapa sebab Ebilah ni itulah sebab saya gunakan pemasaran yang percuma Ebilah ini untuk buat segala gerah keraguan, takut-takut, bimbang, ragu-ragu itu mulai mengecil. Dan yang perlu masa. Tak mada saya 2 hari. Kerja marketing ni dia kena buat selama-lamanya untuk dapatkan kepercayaan orang kepada kita ni. Supaya saya nampak ni tak boleh sadar. Kena buat sokmo sebilang masa. Okey, beres kat tu. Terpulang nak guna FB Live boleh. So gerak kerja FB Live antaranya ialah untuk mengecilkan keraguan, was-was kepada kita. Dengan apa? Dengan kerap muncul. Buat orang nampak muka saya, brand saya, tagline saya, logo saya. Okey, sekarang insya-Allah. Selagi mana seseorang tak kenal brand saya, tak kenal brand awak dengan menggunakan free marketing platform, inilah menyebabkan orang ragu, was-was dan sebagainya. Okey, beres sekarang insya-Allah. Okay. So, kepada sahabat yang tak ada duit, kan, tak ada duit banyak, tak mampu, saya show kat anda buat FB Live, TikTok Live sebagainya free lah, supaya keraguan orang pada brand awak tu semakin kecil dengan sentiasa aktif muncul. Nak masuk TV tak mampu kan, masuklah FB Live. Okey, sekarang insya-Allah saya nak perinci lagi. Iaitu nak kait kepada komen yang daripada Noras Linda Amin. Kiranya kita kena sertakan testimoni customer. Okey. Bukti bahawa sesuatu produk kita berkesan adalah untuk mendapatkan keyakinan prospek kepada kita, kepada brand kita, kepada produk kita. Itu fungsi utama bukti. Untuk mendapatkan keyakinan, kepercayaan kepada produk kita ni betul-betul berguna, betul-betul boleh menyelesaikan masalah orang berdasar kepada produk kita. So kita bukti orang-orang yang pernah menggunakan produk kita semua beritahu bahawa terbaik, bagus, terbukti, berkesan. So bila kita bukti, orang akan mudah percaya dan mudah terpengaruh kepada apa yang kita ingin tunjulkan, apa yang kita berikan. Boleh? Faham betul-betul ayat tu? Semakin kerap kita bukti bahawa kita boleh bahawa produk kita boleh betul-betul menyelesaikan masalah orang, maka
graf kepercayaan kepada brand kita atau produk kita akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dia berbeza dengan gerak kerja pemasaran. Pemasaran untuk mendapatkan, untuk menarik perhatian orang kepada brand kita. So, untuk menarik, untuk mendapat perhatian orang kepada kita, kita mesti tunjukkan brand kita ataupun apa-apa yang membolehkan orang kenal kepada brand kita. Beza nanti bukti. Bukti bukan untuk buat orang kenal. Asasnya bukan untuk buat orang kenal brand kita. Sebab begini. Kalau kita nak orang percaya pada kita dengan tunjuk bukti kepada orang yang tak pernah kenal brand kita, tetap juga dia ragu-ragu. Ini poin penting. Kita ada bukti. Produk-produk kita bagus sangat, terbukti. Memang A lah. Kita tunjuk kepada orang yang tak kenal kepada brand kita. Maka tetap juga dia akan was-was. Tetap juga kalau ragu. Tak percaya. Faham tu sikit beza dia. Okay? Kalau dia beratus bukti sekalipun, tapi kalau you tunjuk kepada orang yang tak pernah nampak brand awak, pertama kali tengok muka awak, tunjuk berpuluh bukti pun tetap dia akan was-was, takut-takut, tak percaya. Sebab apa? Poin utama ialah tidak buat terlebih dahulu supaya orang kenal brand kita dahulu. Okay. Sebab tu dari segi susun atur dia tidak akan datang kepercayaan, walaupun dia bukti sekalipun, kalau orang tak percaya, tak suka atau tak selesa kepada brand kita. Dan tak akan datang suka kepada kita kalau kita gagal buat satu gerak kerja yang menyukakan mereka kepada kita. Dan benda ni tak akan datang kalau dia orang tak pernah kenal brand kita. Tak pernah nampak. Tak pernah nampak Live, tak pernah nampak dalam TV, tak pernah nampak tak pernah dengar radio, tak pernah nampak dalam newspaper, tak pernah nampak di billboard. Tu dah tak kenal lah. Dan tak akan kenal ni kalau apa? Kalau tak buat sekerak mungkin, sekonsisten supaya nampak terlebih dahulu brand kita. Okay. Dengan kita konsisten buat marketing, iaitu buat orang nampak brand kita ni, lama kelamaan bila mengecilnya keraguan, ketakutan, curiga, you tunjuk bukti, barulah mereka akan percaya sebab dia dah kenal terlebih dahulu brand kita. Itu dia. Alright. Semoga bermanfaat ya, insya-Allah. So, tak nak sahabat-sahabat semua perlu buat kerja supaya orang kenal brand kita, tarik perhatian dia orang, gunakan terlebih dahulu kalau boleh semua sekali lah yang platform free-free, sama ada IGTV ke TikTok ke sebagainya. Itu pula pada anda semua. Saya lebih suka menggunakan FB Live untuk buat orang nampak brand saya supaya hari ke hari insya-Allah keraguan, ketidakselesaan, tak percaya brand saya tu anda dalam fikiran anda tu mulai mengecil dengan apa? Dengan saya kerap, aktif, konsisten buat FB Live yang saya anggap sebagai TV saya sendiri. Alright. Mudah-mudahan sahabat-sahabat faham apa yang saya ingin sampaikan. Topik ini berkenaan dengan apa? Mengapakah kenapakah produk yang saya jual orang tak beli? So, antara banyak-banyak saya kongsi kata satu poin pertama iaitu orang ragu-ragu, takut, was-was, tak percaya dengan brand kita. Dan serta sharekan apa yang perlu buat untuk buat orang tak ragu lagi, tak was-was lagi, tak lagi bimbang kepada brand kita. Right? Mudah-mudahan you all faham dan boleh mempraktikkannya insya-Allah secara konsisten. Buatlah yang free-free seperti FB Live ini ke, TikTok Live ke, IGTV, supaya bila you guna free-free ini insya-Allah bila menjanakan income, berterbenanya trust, bakal prospek awak insya-Allah
mudahlah untuk apa? Bila anda nak bawa gerak kerja menjual, orang akan membeli produk yang awak nak jual, yang saya nak jual. Terima kasih sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.